Ini bab sumpah. Pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang, dan pada maksiat, dan sumpah pada ketika marah. Dengan sanad yang Imam Bukhari beriwayatkan dari Abi Musa, beliau berkata, sahabat-sahabatku telah mengutuskan aku kepada Nabi SAW untuk meminta dengan baginda kenderaan. Baginda pun berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada kamu kenderaan. Aku tidak akan dapat memberikan apa-apa kenderaan kepada kamu. Wafaqtu, yakni kata Abu Musa, kebetulan saya pergi ketika dia tengah marah. Falamma ataitu, setelah kemudian saya datang kepadanya, qala intaliq ila ashabik, baginda berkata, pergilah kepada sahabat-sahabat, faqul, katakan, sesungguhnya Allah atau sesungguhnya Rasulullah yahmilukum, akan memberi kenderaan kepada kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, isteri Nabi SAW, ketika ahlul ifk mengatakan laha, mengatakan terhadapnya apa yang mereka katakan, lalu Allah membersihkannya daripada apa yang mereka katakan itu. Kullun, masing-masing perawi itu, yakni beberapa orang perawi itu, menceritakan kepadaku sepotong ataupun sebahagian daripada hadis ini. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan, innal ladzina ja'u bil ifk, 10 ayat semuanya berhubung dengan kelepasanku ataupun kesucianku. Qala Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia tu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia tu sebelum itu memberi perbelanjaan kepada Mistah kerana hubungan kerabat dengannya. Wallahi, kata Abu Bakar, aku tidak akan membelanjakan untuk Mistah apa-apa lagi buat selama-lamanya selepas dia mengatakan terhadap Aisyah. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dari segi harta benda bersumpah untuk tidak memberikan kepada kaum kerabat. Al-ayah, hingga ke akhir ayat. Qala Abu Bakar, iyalah, demi Allah, sesungguhnya aku mahu Allah ampunkan untukku. Dia pun kembali memberikan perbelanjaan kepada Mistah yang sebelumnya selalu diberikan kepadanya. Wa qala, dan beliau berkata, wallahi la anzi'uha anhu abadan, aku tidak akan menarik diri lagi sampai bila-bila untuk memberi perbelanjaan kepadanya. Diriwayatkan dari Zahdam, dia berkata, kami pernah berada dekat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata, saya pergi kepada Rasulullah SAW dalam satu kumpulan orang-orang Asy'ariyin. Kebetulan saya mendapati beliau dalam keadaan marah. Fastahmalnahu, kami meminta sesuatu untuk kenderaan lah, meminta kenderaan dengan baginda. Baginda bersumpah tidak akan memberikan kepada kami. Kemudian baginda berkata, wallahi insyaallah, wallah insyaallah, saya tidak akan bersumpah atas sesuatu sumpah yang dengan sesuatu sumpah kemudian saya nampak yang lain lebih baik daripadanya, melainkan saya akan lakukan yang terlebih baik itu dan akan melepaskan diri dari sumpah tadi dengan membayar kafarah. Babun idza qala wallahi la atakallamu al-yawm, bab kalau seseorang berkata, demi Allah, hari ini saya tidak akan bercakap, lalu selepas itu dia bersembahyang ataupun membaca ataupun bertasbih ataupun bertakbir ataupun bertahmid ataupun bertahlil, fahuwa ala niyyatih, dia mengikut niat, mengikut apa yang diniatnya, yakni dia terikat dengan
niatnya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik ucapan ialah 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Abu Sufyan berkata, Nabi SAW telah menulis surat kepada Herakl. Di dalamnya disebutkan ayat ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kemarilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu. Qala Mujahid, kalimatut taqwa ialah la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dari ayahnya, beliau berkata, bila Abu Talib hampir mati, Rasulullah SAW pergi kepadanya. Baginda berkata, ucapkan la ilaha illallah, satu ucapan yang aku akan jadikannya sebagai hujjah untuk kamu di hadapan Allah nanti. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, 2 ucapan ringan kepada lidah, berat dalam timbangan, disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW mengatakan suatu perkataan, suatu ucapan. Saya kata, yang lagi baginda berkata, man mata, sesiapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, akan dimasukkan dia ke dalam neraka. Aku berkata lagi, sesiapa yang mati, baginda berkata, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, udkhilal jannah, akan dimasukkan dia ke dalam syurga. Bab orang yang bersumpah untuk tidak masuk menemui ahli keluarganya selama sebulan, dan bulan itu ialah 29 hari. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersumpah terhadap isteri-istrinya. Pada ketika itu kaki Nabi SAW telah terseliuh. Fa aqama fi masyrubatin, Nabi SAW berada di atas lotingnya selama 29 malam. Kemudian baginda turun. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah untuk sebulan. Baginda pun menjawab, sesungguhnya bulan ini terdiri daripada 29 hari. Babun in halafa, bab kalau seseorang bersumpah untuk tidak minum nabidh, lalu dia minum tila atau sakar atau asir, yakni jus, lam yahnath, tidak melanggar sumpahnya. Dia tidak melanggar sumpahnya mengikut pendapat setengah orang. Walaysat hadhihi bi ambidha indahu, ini bukan nabidh di sisinya. Ini kerana ini bukan nabidh di sisinya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Aba Usaid, sahabat Rasulullah SAW, telah menjadi pengantin, yang telah berkahwin dan telah menjadi pengantin. Beliau telah menjemput Nabi SAW dalam majlis kendurinya. Pengantin sendiri yang menjadi pelayan kepada orang-orang yang datang. Faqala Sahal berkata kepada orang ramai, kamu tahukah apa yang istrinya beri minum, hidangkan sebagai minuman kepada Nabi SAW? Qala, dia kata, istrinya telah memeramkan buah tamar dalam satu bekas pada waktu malam. Telah memasukkan dalam satu bekas buah tamar pada waktu malam sampai pagi. Dia menghidangkan kepada Nabi SAW itu sebagai minuman kepada baginda. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Saudah, isteri Nabi SAW, beliau berkata, ada seekor biri-biri atau kambing kami mati. Kami pun menyamuk kulitnya. Kemudian terus kami menggunakannya untuk diperam air nabith, sehingga menjadi buruk bekas tadi, kulit yang disamuk tadi. Babun idza halafa, bab kalau seseorang itu bersumpah untuk tidak makan lauk
Lalu dia makan tamar dengan roti. Dan apakah yang dikira sebagai lauk itu? Apakah yang dikira sebagai lauk itu? Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang kerana memakan roti gandum halus yang berlauk, dengan berlauk, selama 3 hari yang berturut-turut, hatta lahiqa billah, sehingga baginda menemui Allah. Satu lagi super. Kemudian riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, bahawa beliau mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, sesungguhnya saya dengar suara Rasulullah. Saya dapat mengesan kelemahan terdapat pada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya dapat tahu, saya dapat cam Rasulullah dalam keadaan lapar itu. Faqala fa hal 'indaki min syai', adakah apa-apa pada engkau? Isterinya berkata, ada. Dia pun buat keluarlah beberapa keping syair, keping roti daripada Bali. Kemudian dia pun mengambil khimaran laha, falaffat al-khubz bi ba'dih. Dia pun mengambil sedikit apa ni dia ragi. Dia pun ambil sedikit ragi dan menggaul dengan roti tadilah. Mana kira sebut roti di sini hak tidak jadi lagi lah ni. Thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun hantar aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruh aku pergilah. Aku pun pergi dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid bersama baginda, ada beberapa orang. Aku pun berdiri di hadapan mereka. Terus baginda berkata, Abu Talha hantar engkau kah? Saya kata iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada orang-orang yang bersamanya, bangunlah. Mereka pun pergi. Aku berjalan di hadapan mereka sehingga aku sampai kepada Abu Talha. Aku pun menceritakan kepadanya. Abu Talha pun kata, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Kita tidak mempunyai makanan yang mencukupi untuk untuk diberikan kepada mereka, untuk dihidangkan kepada mereka. Faqalat Ummu Sulaim pun kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahulah. Abu Talha pun pergi keluar sehingga bertemu dengan Rasulullah. Fa'aqbala Rasulullah dan Abu Talha pun masuk ke dalam rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, halummi ya Ummu Sulaim, hai Ummu Sulaim, bawa mari apa yang ada pada engkau tu. Dia pun bawa marilah roti tadi. Mana gandum yang akan dibuat roti tu. Qala fa amara, roti ni siap dah lah ni. Qala fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalikal khubz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suruh dibawakan roti itulah. Fa futta, lalu dihancurkan, dipecah-pecahkan roti itu. Wa asarat Ummu Sulaim pula memecik, memerah madu, memerah madu yang terdapat dalam bekas madu tu. Ukkah tu mana bekas madu. Asarat Ummu Sulaim ukkatan laha, mana perah madu lah, sebab ukkah tu mana bekas madu. Tak ada sebut madu sini, tapi bila sebut ukkah tu memang ada makna madu lah, memang bekas madu. Jadi Ummu Sulaim memerah, memicik lah bekas madu tu supaya keluar madu. Fa'adamathu, dan dijadikannya madu itu sebagai lauk. Thumma qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bacakan ataupun ucapkan apa yang dikehendaki Allah, beliau mengucapkannya ataupun membacanya. Bacalah, nampak duduk baca sesuatu. Thumma qala, kemudian baginda berkata, izinkan kepada 10 orang. Biar 10 orang bagi. Abu Talha pun izinkanlah mereka makan sampai kenyang, kemudian keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, izinkan 10 yang lain pula.
Dia pun mengizinkan kepada mereka, mereka makan sehingga kenyang. Kemudian baginda berkata, izinkan 10 yang lain pula. Lalu mereka semua makan sehingga kenyang, dan semua mereka terdiri daripada 70 orang ataupun 80 orang. Babun niyah fil aiman, ini bab niat dalam sumpah. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab bahawa beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu mengikut niat, dan sesungguhnya seseorang itu mendapat apa yang diniatnya. Sesiapa yang hijrahnya ialah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya itu terserah kepada Allah, yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kepada dunia untuk diperolehinya, ataupun perempuan untuk dikawininya, maka hijrahnya itu adalah untuk tujuannya itulah. Babun idza ahda malahu ala wajhin nadri wat taubah. Ini bab kalau seseorang menghadiahkan, memberikan hartanya sebagai nazar ataupun dan taubat. Dalam setengah nuskhanya disebut wal qurbah, ini sebagai qurbah, yakni satu perbuatan untuk satu tindakan untuk dengan maksud menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah ini dia yang memimpin Ka'ab, dari di antara anak-anak dia, dialah yang memimpin Ka'ab ini pada ketika beliau telah buta. Dia ni kata, Abdullah ni anak Ka'ab bin Malik, dia kata, saya telah mendengar Ka'ab bin Malik dalam hadisnya, wa ala thalathati alladhina khulifu, yang berhubung dengan 3 orang yang ketinggalan di belakang atau yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk itu. Beliau di akhir hadisnya berkata, sesungguhnya sebagai tanda taubat saya ialah saya melepaskan diri, saya melepaskan diri ataupun melepaskan semua harta saya sebagai sedekah kepada Allah, kerana Allah dan Rasulnya. Nabi SAW berkata, amsik ba'dha malik, peganglah sebahagian daripada hartamu, jangan dibagi semua sekali. Fahuwa khairul lak, itu terlebih baik untukmu. Ini bab sumpah pada apa yang seseorang tidak miliki, tidak miliki. Kembali semula. Sumpah seseorang pada apa yang dia tidak miliki. Jadi lagu mana? Sah. Itu satu juzuk dalam terjematul bab. Wa fil ma'siyah, yakni al-yamin fil ma'siyah, sumpah seseorang untuk maksiat, melakukan maksiat. 2. Wal yamin fil ghadab. Juzuk yang ketiganya bagi terjematul bab ini, iaitu sumpah seseorang pada ketika marah. Macam mana? Jadi Imam Bukhari buat mari. Sebab tu kalau kita ada kitab ni dia sebut ni dalam hasyiah nombor 1, al-yamin fi ma la yamlik, wa dzakara fihi thalathata ahadits. Imam Bukhari bawa tajuk ni telah mengemukakan, telah menyebutkan 3 hadis. Yu'khadhu minha hukmu ma fi at-tarjamah 'ala at-tartib. Boleh difaham, boleh diambil daripada 3 hadis itu hukum apa yang disebutnya dalam terjemah itu mengikut tertib. Jadi hadis ini sesuai dengan tertib dia buat. Hadis mula-mula sesuai dengan juzuk yang pertama, hadis yang kedua sesuai dengan juzuk yang kedua, hadis yang ketiga sesuai dengan juzuk yang ketiga. Begitu. Wa qad tu'khadhu al-ahkam ath-thalatha min kullin minha walau bi darbin min at-ta'wil. Boleh juga, kata dia, diambil ketiga-tiga hukum yang tersebut di dalam terjematul bab itu daripada tiap-tiap hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu, walaupun dengan menggunakan semacam takwilan lah. Dengan takwilan boleh. Ni dia isyarat. Jadi pensyarah-pensyarah hadis ni dia faham dah cara Bukhari ni, kaedah dia dalam terjematul bab. Mana kalau nak ambil
dalam setiap hadis tu untuk ketiga-tiga terjematul bab ni pun boleh, walau bi darbin min at-ta'wil, walaupun dengan menggunakan sedikit ta'wilan lah. Kena ta'wil lah sikit. Tapi kalau kita guna secara tertib, hadis yang mula-mula untuk juzuk yang pertama, yang kedua untuk juzuk yang kedua, yang ketiga untuk juzuk yang ketiga, selesai, tak ada apa-apa ta'wil lah apa. Kalau kita perhati di sini, Nabi SAW kata, wallahi la ahmilukum ala syai'. Tuhan nak, si Tuhan nak, Nabi bersumpah lah tu, wallahi aku tidak akan memberikan apa-apa kenderaan kepada kamu. Dia kata gitu. Itu maknanya pasal kenderaan tak ada pada ketika itu, tidak dalam milik Nabi SAW, tak ada lagi. Ini orang panggil al-yamin fi ma la yamlik. Sumpah berhubung dengan sesuatu yang tidak ada dalam milik seseorang itu. Aku tak boleh nak bagi apa-apa kenderaan kepada kamu yang ni sekarang, demi Allah tak boleh. Itu sah. Lepas pada tu, bila ni kita sudah jumpa berapa kali dah hadis ni, hak panjang pun ada. Ni naikah ni. Lepas tu baliklah pupuk dia tu pergi. Mari pula Nabi SAW pun suruh pergi rayak kepada pupuk dia, rayak, sesungguhnya Allah ataupun sesungguhnya Rasulnya yahmilukum, akan beri kenderaan kepada kamu. Sebab sudah ada dalam riwayat panjang tu dia sebut. Lepas pada tu orang buat mari kepada Nabi SAW banyak unta, dan Nabi SAW pun bagilah. Sudah berapa kali dia nak mari hadis ni. Dia nak ceritanya di sini tak ada jadi apa-apa lah, sebab seseorang itu bersumpah atas benda yang tak ada. Seseorang itu bersumpah atas benda yang tak ada. Seperti dia kata, kalau saya buat gini-gini, jatuh talak bini saya, padahal bini dia tak ada. Dia tak ada bini. Jadi apa? Tak jadi apa? Pada apa yang dia tidak milik. Kalau saya buat gini-gini, ayah tu boleh ke demo? Ayah tu bukan ayah dia, jadi apa lah tu? Ni orang panggil yamin fi ma la yamlik. Sumpah juga di sini Nabi SAW sumpah ni mana tidak jadi apalah, tidak jadi apa. Tidak kalau nak kira kena kafarah ke apa, tak, tidak. Cumanya dalam hadis hak panjang dulu kita sudah jumpa dah, Nabi SAW kata, aku akan wa tahallaltuha, kalau ada hak lain hak lebih baik, aku akan lepaskan diri aku dengan bayar kafarah. Itu dia nak cerita hukum umum. Hukum umum, kalau sekiranya seseorang itu memang ada milik benda tu dalam milik dia, mula-mula dia bersumpah dia tak sah, lepas tu dia nak batal sumpah dia nak dia kena bayar kafarah. Jadi hadis yang panjang dulu yang kita jumpa tu nak cerita kaedah. Apakah Nabi SAW sendiri bayar kafarah kerana kes ini? Tidak. Sebab apa? Dia bersumpah tu pada ketika tu tak ada lagi. Macam mana dia nak bagi? Jadi hak dalam hak panjang tu dia sebut, kalaupun ada, maka aku akan buat lagu mana? Kalau katakanlah bersumpah tadi memang benda tu ada, hak moleknya bagi, lepas tu dah langgar dah, bagi kafarah lah. Itu kaedah dia nya. Jadi ni hadis yang pertama, hak terangnya gitulah, sesuai dengan juzuk yang pertamanya duduk mana. Faqala wallahi la ahmilukum ala syai'. Saat ni kan dalam ni hasyiah kita ni dia kata tiap-tiap hadis tu kalau kita nak sesuaikan untuk ketiga-tiga juzuk terjemah boleh juga, tapi dengan sedikit takwilan lah. Mana wa huwa ghadban, dia sebut ni ketika Nabi tengah marah tu, pada ketika tu Nabi SAW sumpah tu ketika dia tengah marah tu. Aku pergi tu kebetulan ketika dia tengah marah. Situ dapat hukum tu sah. Ketika dia tengah marah. Dua, sesuai dengan juzuk yang ketiga, wa huwa ghadban. Lepas tu hak yang ketiga iaitu al-yamin fil ma'siyah, duduk mana? Ini tak molek lah, maksiat lah, kita kata tak sebui kat orang. Bui kepada orang buat sedekah tu kan kebajikan tu.
Kita bersumpah tak sebui, tak buat kebajikan itu, maksiat lah kira-kiranya. Maksiat kira-kira. Jadi sepatutnya ada situ. Ada dalam hadis ni juga. Terkandung dalam hadis ni ketiga-tiga juzuk terjematul bab. Sebab dia kata walau bidarbin min at-ta'wil. Kalau kita anggap Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersumpah, lepas tu dia sumpah ni tak molek lah, mungkin maksiat lah ke. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu buat maksiat pula? Dia tidak akan timbul. Sebab tu dia kata dia kena takwil tu. Kena takwil. Hadis yang kedua, diriwayatkan dari Aisyah. Ini hadithul ifk. Kita sudah bincang dengan panjang lebar dah hadis ni. Hak kita nak jaga dia, hak dia nak di sini. Al-Yamin fil Ma'siyah, juzuk yang kedua lah. Mana nak sesuai dengan juzuk yang kedua. Sebab Abu Bakar bersumpah tak sebui sedekah kepada Mistah tu. Tak sebui sedekah tu kan benda baik tu. Sumpah tak buat benda baik tu, itu semacam maksiat lah. Semacam maksiat. Situ duduknya sesuai dengan terjematul bab tu, juzuk yang kedua. Hadis yang ketiga, Imam Bukhari buat mari hak tadi kan? Hadis tadi juga. Tapi maksud dia sini dia nak sesuaikan dengan bahagian yang ketiga, al-yamin fil ghadab, iaitu dia sebut fa wafaqtuhu wa huwa ghadban. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah marah, dia ambil tu hadis tu. Gitu. Jadi apa hukumnya? Jadi Imam Bukhari nampaknya di sini dia tidak bagi hukum. Dia tidak bagi hukum. Kalau tengok kepada hadis ini pun tak ada sebut dengan terang bahawa Sayyidina Abu Bakar tu bayar kafarah ke? Sumpah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ke? Bayar kafarah ke? Kepada sumpah dia tak ada sebut. Sebab itu Imam Bukhari tidak buat keputusan tu. Sebab ada orang yang kata kena kafarah, ada yang kata tidak, dan kedua-duanya sama kuat. Dia tidak buat keputusan. Sebab itu kita tengok dalam hasyiah ni nombor 3, wa jumhurul fuqaha kata dia yulzimuna al-ghadib al-kaffarah wa yaj'aluna ghadabahu muakkidan li yaminihi. Jumhur fuqaha mengatakan memastikan orang yang sumpah ni dalam keadaan marah ni, mana kena bayar kafarah ke tidak? Kalaulah dia melanggar sumpah dia tu, padahal dia bersumpah tadi ketika marah, kena bayar kafarah. Bahkan marah dia tu menjadi sebagai penguat kepada sumpahnya. Tetapi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa orang yang marah tu sumpah dia tu lara, sumpah dia tu yang termasuk dalam yaminul lagh. Bila yaminul lagh tidak dikenakan kafarah, wala kafarata fiha, tidak dikenakan kafarah. Begitu juga diriwayatkan dari Masruq, Sya'bi dan sekumpulan ulama, annal ghadban la yalzamuhu syai' wala ataq wala talaq, bahawa orang yang tengah marah ni tak jadi ke satu. Kalau dia kata ni mengikut pendapat demon ni lah, mengikut pendapat demon ni, bukan masalah sumpah saja. Kalau langgar hak sumpah tu tidak kena bayar kafarah. Bahkan kalau dia tengah nak marah tu dia merdeka hamba dia, tidak jadi merdeka. Tengah dia nak marah tu dia cerah bini dia, tidak jadi jatuh cerah, jatuh talak, dalam keadaan mengikut demon ni lah. Mengikut demon ni. Waruwiya an Masruq wa Sya'bi wa jama'atin. Tu diriwayatkan, ada diriwayatkan, tetapi dengan sirah tamrid itu, dengan sirah tamrid, maknanya ruwiyah, dia sebut gitu ya. Diriwayatkan, biasanya kalau secara ni tak boleh nak dipertanggungjawabkan sangat lah, sebab dengan sirah tamrid itu. Mengikut jumhur ulama tidak lagu tu, jatuh talak, merdeka hamba, dan lain-lain lagi.
Begitulah, ada khilaf. Habis itu. Kemudian bab kalau seseorang itu kata aku tak sekejap hari ni, demi Allah aku tak sekejap hari ni, lepas tu dia semaya tu bercakap lah juga kira-kiranya. Mana guna lidah tu? Semaya. Ataupun dia baca tu kira bercakap juga tu. Ataupun dia bertasbih, takbir dan semua ni, lagu mana? Fahuwa ala niyyatih, dia terikat dengan niatnya. Ni Imam Bukhari bagi jawapan dia. Dia terikat dengan niatnya. Mana kalau dia niat, dalam niat dia tu aku tak kecek tu, tak kecek mengikut uruf hak biasa ni, kecek dengan orang, bukan tak kecek, tak baca Quran, tak sembahyang, baca tu tak tasbih, tidak. Tak kecek tu mengikut uruf. Kebanyakan apabila kita kata tak kecek tu, kecek dengan orang lah. Hak tu. Kalau dia niat begitu, maka ni dengan dia baca tasbih dengan gapo ni, semua tidak jadi melanggar sumpah dia tu, maka tidak kena kafarah gapo, tak ada lah. Tetapi kalau dia niat tak sekecap tu, maksudnya segala bentuk percakapan lah. Kalau segala bentuk percakapan termasuk tasbih, itu pun termasuk di dalam percakapan juga mengikut Imam Bukhari. Jadi kalau dia langgar tu, mana kalau dia tasbih, walaupun tasbih, sebab dia langgar sumpah dia, dia batalkan sumpah dia dengan dia bercakap sana, dia bertasbih sana, ataupun dia bertahmid sana, dia kena bayar kafarah. Fahuwa ala niyyati. Ini semua ni kalau kita kaji, kalau kita perhati molek sebenarnya apa hikmahnya. Kalau bersumpah benda harus pun jadi kena bayar kafarah kalau langgar. Tujuannya nak suruh jadi kita ni berasa nama Allah tu besar, tidak mudah, tidak jadi barang sahih. Kalau kita jadi barang sahih, jadi mudahlah nak bersumpah, tidak berasa takut, tidak berasa gerung, nak sebut sama dah. Tapi kalau main-main, denda, main-main denda, jadi tak berani. Tujuannya dia tak sewi guna untuk buat sahih. Apabila sampai masa sebenarnya, kalau nak bersumpah pun ketar, jadi ketar. Pasal takut tidak biasa. Apabila sampai masa perlu bersumpah sebenarnya, dia nak suruh jadi masing lah. Dia nak suruh jadi terasa benda tu. Sebabnya kalau orang ni biasa, kita kata biasa duk minum manis lah, manis, dia tak serah mana manis. Kalau orang buat kurang manis sikit, kata selalu tak manis kan? Tapi kalau orang tu biasa tidak manis, kok manis lebih sikit, Allah sakit kepala dia. Gitulah. Hak ni pula gitu juga. Kalau biasa jadi tak ada seragam, kalih jadi kalih. Dia tak sewi kalih tu lah. Jadi Imam Bukhari ambil mana bahawa bercakap ni, baca Quran, sembahyang, baca dalam sembahyang, tasbih gapo tahmid, ini orang panggil bercakap. Ambil mana? Imam Bukhari faham mana? Iaitu termasuk dalam percakapan juga tu. Walau bagaimanapun tidak terang lah. Ini bergantung kepada niat dia. Tetapi ini pun termasuk dalam percakapan juga. Walaupun umum tidak faham gitu. Umum faham percakapan dengan orang. Dia kata Nabi SAW kata gini, afdalul kalam, sebaik-baik percakapan, ucapan. Kalam tu dia panggil. Perkara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu, itu sebaik-baik ucapan, kalam. Kalam ni maknanya percakapan. Dan Nabi SAW kata kalam ke tu. Hak 3-4 perkara. Kalam ni tidak nanti kalam dengan orang saja. Dia faham gitu. Situlah dia ambilnya. Dan Nabi SAW ni mengikut riwayat Abu Sufyan, Nabi SAW tulis surat kepada Herakl. Dia kata ta'alau ila kalimatin. Kalimatin itu maknanya ajaran, ucapan, bukan kalimah, satu kalimah. Jadi kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, iaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi hak tu ucapan tu dia panggil kalimah. Kalimah dengan makna kalam, dengan makna kalam di sini. Sebab apa? Bukan kalimah dengan makna satu perkataan, tidak. Kalimah di sini dengan makna kalam. Dia kalau orang belajar nahwu tu mula-mula lagi bicara kalam tu, dia bahadah ni bahadah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Innaha kalimatun. Kalimatun di situ bukan dengan makna satu perkataan,
dengan makna kalam, dengan makna kalam. Supaya juga sini kalimah dengan makna kalam. Padahal kalimah tu apa dia? Ayat Quran. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mana satu perkataannya tu panjang gitu semua tu. Jadi dia panggil kalam. Jadi makna kalam ni tidak kata hak di luar daripada ayat Quran gapo tu, cakapan dengan orang saja tu orang panggil kalam, tidak. Ini Imam Bukhari nak menguatkan hak dia tu lah, hujah dia. Ini hujah dia berlaku. Hak dia dakwanya ucapan ni orang panggil kalam ni bukan percakapan dengan manusia saja. Baca Quran itu pun kalam, tasbih itu pun kalam. Ini dalil-dalil dia. Mujahid berkata kalimatut taqwa dalam Quran, wa alzamahum kalimatat taqwa. Apa maknanya? La ilaha illallah. La ilaha illallah tu kalimah tu, ucapan tu, perkataan apa ni, percakapan tu, kalimah taqwa, iaitu la ilaha illallah. Mana dia sebut kalimah tu, dan itu ucapan, padahal bukan ucapan biasa kecek dengan orang tu. Maknanya kalau seseorang tu kata dia bersumpah demi Allah dia tak sekecek hari ni, lepas tu dia kata la ilaha illallah, mana dia telah melanggar sumpah dia tu lah. Kalau dia niat, ni Imam Bukhari kata mengikut niat dia. Kalau mengikut niat dia ni, kalau dia niat semua percakapan lah, hak ni pun dia faham sebagai percakapan juga, la ilaha illallah. Maka kalau dia baca ni langgar lah, bermakna dia melanggar sumpah dia. Tapi kalau dia maksudkan apa nama ni, percakapan tu percakapan dengan orang, ini termasuk dalam bab sumpah. Kalau dalam bab cerai agak kinayah lah, kinayah, iaitu seorang tu kata apa nama ni, kita tinggal dah dia, kita tinggal dah dia, tinggal lah ke mana? Tak niat dia lah. Kalau tinggal tu maksud cerai, jatuh tolak. Kalau tinggal tu maksud tinggal duduk di rumah lah, tak niat dia lah, kena tanya dia lah, kena tanya dia. Gitu. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari pula. Ni hadis Abu Talib baru ni kita jumpa dah. Kamu ucap la ilaha illallah, satu ucapan, kalimatan atau kalimatun. Kalimatun di sini bukan dengan makna satu perkataan, tetapi satu ucapan. Dan ini pada hakikatnya adalah kalam. Dia nak ayat tu. Ini dalil dia. Dia kata sebut la ilaha illallah apa tu masuk dalam kalam juga. Dalil dia lagi, iaitu hadis Abi Hurairah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ucapan yang ringan kepada lidah, berat dalam timbangan, disukai Tuhan Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis ini ni terakhir sekali dalam Bukhari. Penamak dia, penamak ni hadis ni, penamak Bukhari. Kalau kita tengok akhir sekali ni, kalau kitab ni, kitab mana-mana ada tu boleh tengok. Akhir sekali. Kalau ni kitab ni 1129 muka surat. Kalimatani habibatani ila ar-Rahman. Beza sikitlah. Khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ngesuk tu. Ni hadis terakhir dalam Bukhari. Dua ucapan yang ringan kepada lidah. Berapa ringan? Dalam hasyiah dia ada sebut. Sebab tidak ada huruf-huruf yang syiddah, huruf-huruf berat, tak ada ni pada perkataan ni. Dan huruf isti'la tidak ada. Nah ni. Kalau orang belajar tajwid ke apa tu, dia faham lah tu. Tak ada. Sebab itu dia katakan ringan kepada lidah, tapi berat dalam timbangan. Mana saya esok lah timbangan saya esok. Ini menunjukkan bahawa amalan seseorang itu akan ditimbang nanti. Berat dalam timbangan. Habibatani ila Rahman, dua ucapan ini disukai oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau baca semua ni tak apa. Baca semua. Ni tak ada terikat dengan waktu ni, bila-bila. Tengah-tengah jalan, tengah-tengah bawa kereta, bila-bila baca, molek baca. Sebab apa? Paling ringan kepada lidah, tapi paling berat dalam timbangan. Tuhan suka.
Subhanallah, Maha suci Allah. Yang ni kita menafikan sifat-sifat kurang itu daripada Allah. Itu makna subhanallah, Maha suci Allah. Yang ni daripada segala sifat kurang. Wa bihamdihi, mana aku terima, aku akui Tuhan itu dengan kepujiannya, dengan sifat-sifat terpujinya. Maha suci Allah, itu maknanya nafi. Wa bihamdihi, mana kita isbatkan sifat-sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya wa bihamdihi. Setelah kita nafi segala hak kurang, kita sabitkan segala hak lebih, hak sempurna kepada Allah. Dan sifat-sifat hak baik, hak molek yang ada pada Tuhan itu sampai ke peringkat terpuji. Bihamdihi, makna sempurnalah. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung. Jadi Imam Bukhari nak jaga apa dia? Kalimatani khafifatani. Ini perkataan dia orang panggil, ucapan orang panggil. Walaupun tidak bercakap dengan orang, tetapi Nabi SAW kata kalimatani. Kalimatan di sini bukan makna dua perkataan, dua ucapan. Diriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ni dalil dia lagi nak menyokong pendapat dia tu. Dia kata Rasulullah SAW telah mengucapkan sesuatu, satu ucapan. Saya pun kata lagi, Nabi SAW pun kata, man mata yaj'alu lillahi niddan. Jadi Nabi SAW kata ni bukan satu perkataan, satu ucapan. Saya kata lagi, apa lagi? Dia pun kata, sesiapa yang mati gini-gini, itu pun satu ucapan. Satu ucapan. Jadi ucapan ini tidak nanti kecek dengan orang. Kalau kita baca hadis Nabi SAW hak ni kau mana-mana kau berupa ucapan tu, maknanya kita cakap lah tu. Bila kita bercakap, kita telah bersumpah tak boleh bercakap, makna kita melanggar sumpah tu. Lepas tu tak sembahyang apa? Tak cara hak tu, suku hak tu. Jadi kalau nak mengekalkan sumpah dia tu, kira-kiranya tak sembahyang lah kalau dia niat semua sekali ucapan yang dimaksudkan semua sekali. Tak sembahyang, apa boleh kalau lagu tu? Tak boleh lah, kena batal lah sumpah tu. Sumpah maksiat lah tu, sumpah maksiat. Itulah orang panggil sumpah buat maksiat. Jadi lagu mana kita kena batalkan sumpah itu? Baru ni sudah ada khilaf dah, baru ni kita sudah sebut dah. Ada yang mengatakan sumpah buat maksiat, sumpah nak buat maksiat. Maksiat lah kita kata macam ni, tak saya sebut, tak saya semaya. Bila semaya kena baca lah. Bila baca ada ucapan tadi. Jadi ada yang mengatakan kalau kita langgar hak maksiat tadi, sumpah maksiat tadi, tidak kena bayar apa-apa kafarah hak tu. Tetapi ada yang mengatakan tidak, kena bayar juga kafarah. Tidak saja, tak boleh saja. Sama dia suruh-sumpah walaupun lagu tu, walaupun memang tak boleh kita nak turut hak kita bersumpah tu. Kalau turut dosa pula. Tapi apabila kita melanggarnya, kita tak sepakat hak tu, hak kita sumpah tu, kena bayar kafarah. Dan itulah yang baik. Itulah yang baik. Sebab apa? Pengajaran kepada diri tu, biar beringat, jangan main-main sumpah. Jadi itulah maksud Imam Bukhari ni. Lepas tu sesiapa yang bersumpah dia tak saya masuk, tak saya masuk, pergi berjumpa dengan isteri dia selama sebulan. Lepas tu bulan tu ada hak 29 hari. Jadi kalau dia bersumpah tak saya masuk sebulan, apakah kalau dia masuk pada hari yang ke-29 tu, mana tak ada masuk hari yang ke-30, mana dia melanggar sumpah dia? Tidak. Itu bergantung tengok pada bulan tu berapa hari. Kalau bulan tu harinya 29, kalau dia kata sebulan dah cukup dah, sebulan 29. Bulan ni mengikut bulan Qamariyah lah, bulan Islam lah, cara Islam, bukan bulan ni. Tapi itu pun mengikut niat juga. Kalau maksud dia tu, dia niat bulan tu bulan mana, bulan mengikut bulan ni lah, bulan orang putih ni kita kata, terikat dengan hal tu. Kalau niat bulan tu, kata bulan tu maksud bulan Islam, ikut cara tu. Dia tak ada kata khusus kena bulan Islam baru jadi sumpah. Dak tu tak kira tu.
Cuma sini ni hak Nabi SAW sumpah tu mengikut bulan cara Islam lah. Jadi lepas pada tu dia turun pada fa aqama fi mashrubah 29 lailatan, selama 29 malam. Lepas tu turun. Orang pun kata macam mana sumpah sebulan, lepas tu turun dah, mana tak ada sampai 30 hari. Dia kata bulan ni sebulan tu 29 hari. Maknanya itu tidak melanggar sumpah, orang panggil. Tidak melanggar sumpah. Hal ni pun kita sudah bicara dulu. Kita bicara. Babun in halafa an la yashraba nabidhan. Kalau seseorang itu bersumpah tak saya minum nabidh, lepas tu dia minum tilak ataupun sakar ataupun asir, apa nama ni, jus. Tilak tu apa dia? Tengok dalam hasyiah nombor 3, iaitu jus apa-apalah, jus apa nama ni kita kata, buah anggur ke, buah delima ke, ikutlah apa-apa jus. Dimasak jus tu sehingga 2/3 daripadanya hilang, tinggal 1/3 saja daripadanya, dan dia jadi pekat lah, pekat. Itu yang dikatakan tilak. Tilak. Tu kita kena faham dulu. Tilak tu maknanya jus direbus, dimasak, diletak di atas api sehingga biar gitu, sehingga hilang 2/3-nya, tinggal 1/3 sahaja, maka orang panggil tilak. Sakar pula iaitu nabidh yang dibuat daripada tamar. Nabidh yang dibuat daripada tamar. Itu yang dikatakan sakar. Nabidh yang dibuat daripada tamar. Nabidh ini kita kena faham dulu, dia satu perkataan mustarak. Ada orang guna nabidh ini dengan makna arak, ada orang guna nabidh ini bukan dengan makna arak. Bukan dengan makna arak. Serupa kita kata dalam bahasa Melayu kita, kalau tuak bahasa Kelantan maknanya nera orang Kedah. Hak tu bukan arak tu. Tuak bagi kita supaya nera orang Kedah. Tapi kalau tuak bagi orang Kedah maknanya arak. Arak. Jadi maknanya perkataan tuak tu setengah golongan, ada golongan yang guna dengan makna arak, ada golongan yang guna dengan makna sebab kita guna lah, tuak dengan makna nera, dengan makna nera. Jadi orang-orang yang kata nabidh itu arak, nabidh itu maknanya arak, memang haram. Semua kata haram. Nabidh dengan makna arak seroti, haram. Imam Abu Hanifah sendiri pun kata hak tu haram. Tetapi dalam istilah dianya, nabidh ini satu hak supaya orang ramai nak pakai tu lah. Satu lagi, nabidh ini bukan lagu tu. Nabidh ini biasa. Air zaman dulu orang guna air ni, kalau dia payah bubur apa ni, buah kemar kering tu, beberapa biji rendah semalam ni supaya dia jadi manis sikit. Itu yang dikatakan nabidh, dan tidak memabukkan. Dalam istilah yang lain, nabidh tu dipakai dengan mana? Imam Abu Hanifah kata nabidh hak tu boleh minum. Orang lain pun tak ada bahas tu kalau lagu tu. Cumanya dia gelidah di istilah sanilah, gelidah di istilah. Pun kita kata tahi itik boleh makan, mana boleh tahi itik? No. Tahi itik najis. Iyalah kalau pakai tahi itik tu dengan makna tahi itik seroti. Tapi kalau tahi itik tu dengan makna kuih yang dibuat daripada apa dia ni, telur putih tu, selepas orang buat jalemah ataupun apa dia, buah bulat tu, gu jalemah tu lah. Jadi orang ambil telur putih tu buat kuih tu orang panggil apa ni, tahi itik. Hak tu tidak haram. Hak tu tidak haram. Jadi Imam Abu Hanifah ni pun dia kata nabidh ni lain. Nabidh ni lain. Hak dalam ayat ni sebut hak dalam ayat sebut sakaran ke apa tu dengan arti nabidh yang tidak memabukkan itu. Jadi setengah orang dia kata, orang tak faham lah, dia tidak mengaji mazhab Hanafi, dia tidak tahu lah.
Dia kata mazhab Hanafi ni molek. Tapi ada sekar. Awak boleh minum, kata dia. No. Sebab apa dia kata Nabi boleh minum? Hak Nabi lagu mana? Kalau kita tengok dalam kitab dia kan, tak ada jadi masalah, serupa dengan orang lain juga. Gitu. Mazhab Syafi'i ni bagus, molek. Sekar. Apa dia? Boleh nikah dengan anak sendiri. Anak sendiri boleh nikah. Lagu mana bila kata lagu tu? Nah. Anak zina tu lah. Seseorang tu dia berzina, anak tina. Anak tu bila besar, kalau dia nak nikah boleh mengikut mazhab Syafi'i. Ada orang kata lagu tu. Dan memang sungguh pun dalam mazhab Syafi'i tu betul. Waktu betul. Mazhab Hanafi tak boleh. Tak boleh. Malik apa tak boleh. Walaupun anak zina, anak dia. Dia kira anak dia. Jadi di sini kalau seseorang tu bersumpah dia tidak akan minum nabiz, lepas tu dia minum tilak ataupun sakar ataupun asiran, jus, dia tidak melanggar sumpah dia. Hak dia tak boleh minumnya nabiz. Lepas tu kalau dia minum tilak tu bukan nabiz, sakaran itu pun bukan nabiz, asir itu pun bukan nabiz. Itu tidak melanggar sumpah. Fi qawli ba'dhin nas, dalam pendapat setengah orang. Jadi pendapat setengah orang ni biasanya ni dalam hasyiah ni dia tulis baris yang keempat. Biasanya Imam Bukhari kalau dia kata ba'dhin nas itu dia maksudkan dengan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Yang ni orang mazhab Hanafi ni pelik. Tapi Imam Bukhari dia beradab, dia tak sebut nama Imam Abu Hanifah tu. Dan ulama-ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah tu yang mengikut mazhab Hanafi dia tak sebut. Dia kata ba'dhin nas, setengah-setengah orang ada kata gitu. Sebab ini semua bukan nabith di sisinya, jadi tidak langgarlah sumpah dia kalau dia makan ataupun minum tilak, sakar ataupun asir tadi, jus tadi. Sebab itu bukan nabith. Nabith ni benda lain. Mengikut dia aja kata dia. Maknanya Imam Bukhari tak setujulah. Sebab hal ni dia kira mari situ belakang. Mari daripada Nabi belakang. Tilak ke, sakar ke, ataupun asir ke, dia kira langgar tu. Sebab dia kira Nabi belakang. Sebab tu dia sebut di luar hakikat Nabi yang diterima dalam mazhab Hanafi tu gap dia seperti anda sebut tadi. Itulah yang disebutkan. Jadi mereka jawab, Imam Bukhari kata ni, sebab apa dia dikira tidak melanggar sumpah dia? Sebab benda ni orang panggil nama orang lain, bukan Nabi. Dia bersumpah tak saya minum Nabi, jus tu bukan Nabi. Begitu juga tilak tu bukan Nabi, sakar itu pun bukan Nabi mengikut dia. Ini perbahasan ni dari segi istilah lah, seperti kita kata tadi lah, saya itik ke apa tu. Jadi serupa dengan orang, kalau orang tu kata dia bersumpah tak saya minum air teh. Air teh tak boleh. Air tak apa, air kosong. Sebab dia kata air teh, walaupun air teh tu kena buat dengan air juga. Serupa juga ni. Pasal dia kira nak lain tu benda suku. Dia bersumpah tak saya minum air teh. Lepas tu air boleh minum? Boleh. Sebab dia bukan bersumpah tak saya minum air, semua jenis air. Air teh hak dia tak sih. Gitulah. Hak ni pun dia tak sih, itu Nabi. Hak lain dia tidak kata. Seterusnya ni. Apa dia ni?
kalaulah tak boleh, orang-orang dalam mazhab Hanafi kata, kalaulah Nabi tu tak boleh, ni sahabat ni dalam majlis kahwin dia ni, kenduri kahwin ni, hak tina tu sendiri, pengantin tu sendiri hidangkan kepada Nabi SAW, hak dia perang buah tamar tu dalam air tu, sampai esok dia beri kepada Nabi SAW, Nabi minum. Itulah Nabi. Setara tu ya Nabi ni. Kalau tak boleh Nabi, semua orang panggil Nabi tu tak boleh, macam mana Nabi SAW minum ni? Dan hakikat Nabi mengikut ulama-ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, setara tu seperti ni Nabi SAW minum pun minum. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas dari Saudah, dia kata kami samuk lah, kulit biri ataupun kambing, lepas tu jadi bekah tempat sipai air, sipai air, dan kami buat Nabi tu bubuh buah tamar tadilah dalam air tadi supaya jadi manis sikit, sehingga jadi buruk bekas ni, kulit sana, menunjukkan demon ni pun buat Nabi juga, mazil nanam bidu atau nambudu, kami sentiasa buat Nabi dalam bekas tu. Kalau Nabi tu dengan makna arak, maknanya sahabat-sahabat dia minum arak lah pula. Minum Nabi lain, arak tu lain. Kecuali kalau dipakai dengan bahasa orang kata Nabi tu ialah arak, memang sungguh lah hak tu imam mana pun kata haram, hak tu tak ada kata boleh arak ni, tersedia ayat mazhab mana pun tak ada hak tu. Tetapi kalau Nabi tu boleh, memang ada. Sini dalam hadis dia sebut, kami sentiasa buat Nabi, buat warga dia untuk minum lah tu. Sebab apa pun dia tidak memabukkan. Tapi kalau perang lama, bubuh banyak sikit, buah tamar tu perang lama sampai dia bergelegak jadi arak, memang tak boleh. Orang tidak panggil Nabi tu lah tu pula. Tidak panggil Nabi. Nabi tu semalam gitu. Ini adalah satu cara untuk mengislah air pada zaman dulu. Islah air pada zaman. Kalau nak buat zaman lah ni pun boleh buat dia je. Kalau air payah, bubuh tu dia jadi sedap. Dan air ni ada, kita akan jumpa dalam Abu Daud, dalam Ibnu Majah ke apa, dia ada sebut Nabi SAW buat ambil air semaya dengan menggunakan Nabi itu, walaupun hadis itu dhaif, tetapi adalah juga Nabi SAW minum Nabi itu. Apabila dia tanya, apa dia ada dalam bekas tu Ibnu Mas'ud tu, ada Nabi, dia kata, dia pun Nabi SAW pun sebut ma'un tahir, mana air yang suci, dia sebut. Lepas tu dia pun ambil air semaya. Maknanya dengan Nabi ni boleh ambil air semaya. Sebab tu orang Imam Abu Hanifah kata Nabi ni boleh buat ambil air semaya. Orang hak tak faham dia kata buat ambil air semaya dengan arak pula dah. Padahal lain Nabi tu ni hak sahabat duduk buat. Sahabat duduk buat Nabi. Nabi dengan makna arak mana boleh. Tak ada Nabi dengan makna sekadar takdir. Dan cara yang seperti ini digunakan di zaman sahabat lagi, bukan suatu perkara pelik waktu tu. Cuma orang yang tidak faham saja, dia kata dia kata Nabi sendiri dengan makna arak. Kadang-kadang ini kerana tidak faham lah, jadi keliru tu. Banyak ana pernah jumpa lah ada orang yang yalah ngaji tinggi kalah ni, dia terjemah dengan makna dalam mazhab Imam Syafi'i ini boleh makan musa, boleh makan musa. Mana sebab sebut Tha'lab ni banyak makna, bukan makna musa. Boleh tu Tha'lab dengan makna kancil, tu sebab ni Nabi sendiri. Bagi orang yang tak faham, dia kata tengok mazhab Syafi'i musa boleh makan, kata dia tidak faham. Siapa dia kata ulama mana dalam mazhab Syafi'i kata Musa boleh makan? Tak ada. Dia kembali kepada kaedah. Kaedah ada taring kata. Ada taring, maka tak boleh makan lah mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Musa tu adalah gitu kan. Mudah je. Jadi kita kena tengok dari segi bahasa. Kalau kita tengok bahasa Arab, memang dia guna untuk Musa pun ada, memang ada. Tetapi bukan untuk Musa saja. Untuk kancil pun ada juga, sang kancil. Dalam cerita Arab, seperti cerita kita sang kancil tu kan, apa ni dengan buaya lah, dengan rimah. Dalam cerita Arab, sastra dia pun ada juga. Hak tu apa dia? Sang kancil juga.
Jadi kancil itulah hak boleh. Salab dengan makna kancil tu hak boleh. Jadi orang-orang yang tidak faham, dia sampai memburukkan mazhab. Itu tak kena lah lagu tu, tak kena tu. Biar betul lah kita faham mengikut mazhab tu. Soal orang lain kata boleh, itu soal lain. Mazhab tu. Dia tidak kata mustahil boleh. Babun idza halafa alla ya'tadima. Bab kalau seseorang ni bersumpah dia tak semakan lauk. Lepas tu dia pun makan tamar dengan roti. Dan apa yang dikatakan lauk itu? Imam Bukhari bahas pula. Kalau orang tu bersumpah tak semakan lauk, lauk tu gapo? Jadi kalau seorang tu makan roti tu tidak lauk. Orang panggil makanan hak asas. Kalau kita nasi tu tidak lauk. Lauk ni setara mana? Lauk. Situ dia. Jadi Imam Bukhari tak buat kesimpulan juga. Cuma dia sebut dalam hadis ni. Hak dia sebut ni apa dia? Tak ada sumpah-sumpah gapo dia. Cumanya dikira disebut dalam hadis ni sebagai lauk. Sebagai lauk. Apa dia? Madu tadi tu. Hak Ummu Sulaim perah daripada Bekah tu waktu beg tu, nisa madu tu fa'adamathu, dijadikannya sebagai lauk, dia kira lauk. Hak tu dikira lauk. Jadi Imam Malik kata lauk-lauk ni dia bergantung kepada uruf, kepada masyarakat masing-masing. Kalau masyarakat tu tidak kira benda tu sebagai lauk, tak lah. Kalau dia kira sebagai lauk, lauk lah. Jadi kalau dalam masyarakat tu dia bersumpah tak saya makan lauk, lauk lah. Kalau buah kemar tu bukan lauk bagi kita. Buah kemar bukan lauk. Kalau lauk ni sambal daging kau, sambal ikan kau, tu baru lauk. Budu kau, gapo kau kita kata tu lauk. Sekurang-kurangnya. Atau kalau ikan tu memang benar lah kita kata. Tapi kalau buah tamar kita makan dengan nasi, adakah orang kata dia makan nasi dengan berlauk? Karena ada buah tamar tadi. Dok tu. Imam Malik kata mengikut uruf masing-masing. Mengikut masyarakat tu, dia kira hak ni sebagai lauk ke tidak? Ada juga yang mengatakan kita kena kira hak zaman Nabi SAW. Hak Nabi kira sebagai lauk ke apa dia? Kalau dia kira sebagai lauk macam sini, ni sama madu. Walaupun dalam masyarakat kita tu kita tidak kira dia tu sebagai lauk. Kira lauk juga. Ada yang kata begitu. Dia kata jadi ada di sini, di luar ni pun dia sebut tu berkenaan dengan lauk. Kalau lagu ni lauk, kalau lagu ni tidak lauk, di luar tu dia ada sebut. Jadi ringkasnya kesimpulannya pun kita kata saat ni lah, yang ni hak moleknya ambil sepuh Imam Malik tu lah. Yang ni mengikut masyarakat masing-masing. Tidak terikat kita dengan hadis ini. Hadis ni kalau dia guna sebagai lauk, ya dalam masyarakat dia guna sebagai lauk. Buah kemar tu pun sebagai lauk dah. Ya. Makan dengan roti. Hak tu nak di sininya. Hak panjang-panjang hadis ni kita sudah jumpa dah berapa kali dah jumpa. Hak Imam Bukhari naknya tu. Jadi makna mengikut masing-masing lah. Kalau orang tu menganggap tidak lauk, kalau dia makan tu tidak batal lah sumpah dia tu. Tidak melanggar sumpah. Maknanya tidak kena bayar kafarah lah. Walaupun dalam masyarakat lain menganggapnya sebagai lauk. Tetapi kalau dia memang menganggap benda-benda tadi tu sebagai lauk, ya, kalau dia makan tu melanggarlah sumpah dia. Bila melanggar sumpah kena bayar kafarah. Itulah kesimpulannya. Jadi perinciannya orang kata lauk tu setara mana, banyak khilaf pula lah tu. Sehingga ada yang mengatakan kalau setara garam tu pun lauk dah. Garam tu pun lauk dah. Nasi kosong makan dengan garam tu lauk dah. Maknanya kalau dia bersumpah tak saya makan lauk, garam tu pun tak boleh juga. Maknanya kalau dia makan, langgar sumpah lah. Jadi banyak peringkat lah, walau bagaimana pun benda ni hak khilaf lah, benda khilaf. Babun niyah fil aiman.
Imam Bukhari mari hadis ni, niat dalam aiman, dalam sumpah. Maknanya la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Aqadtumul aiman itu maknanya sumpah yang kamu sertakan dengan niat. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi yang Tuhan ambil kira iaitu yang diusahakan, yang dilakukan oleh hati kamu. Mana hati kamu tu niatlah, mana kamu niat sumpah. Hak tu dikira sebagai sumpahnya. Kalau tidak, dia termasuk dalam yaminul lagh, sumpah yang hampa ataupun kosong. Lepas tu Imam Bukhari mari hadis innamal a'malu binniyah. Binniyah, tapi di sini dengan mufrad binniyah. Bukan seperti hadis mula-mula dalam Bukhari innamal a'malu binniyat. Panjang. Ini dah innamal a'malu binniyah. Dia nak ceritanya di sini aiman ni, sumpah ni pun termasuk dalam amalan juga. Hak orang panggil sumpah termasuk dalam amalan juga. Nak kira jadi tidak jadi ni atas niat. Sumpah kalau sembahyang, kalau tak ada niat, kau tak ada gapo kau, tak jadi. Dia kena ada niat. Begitu juga sumpah. Kalau ada niat jadi, kalau tak ada niat tak jadi. Dia kena panggil yaminul lagh. Begitulah. Hak tu dia nak. Lepas tu hadis tu serupa dengan hak lain juga, serupa lah. Innamal a'malu binniyah. Apa sebut mufrad sini? Jadi ulama-ulama mengatakan sebab tempat niat tu sah, amalan tu banyak, tempat niat sah iaitu di hati. Sebab tu dia sebut niyah. Di sini. Babun idza ahda malahu ala wajhi an-nadhri wat taubah. Sekatulah wallahu a'lam.